Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada matan yang baru, iaitu mensyarahkan kalam Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam matannya, matan aqidah. Beliau berkata, wa nattabi'u sunnata wal jama'ah wa najtanibu asy-syudzudha wal khilafa wal furqah. Wa nattabi'u sunnata wal jama'ata, dan kita ataupun kami, iaitu mewakili akidah Al-Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, nattabi'us sunnata wal jama'ah, kami mengikuti as-sunnah dan al-jama'ah, wa najtanibu asy-syudzudha wal khilafa wal furqata, dan kami menjauhkan diri daripada asy-syudzudha wal khilafa wal furqah. Asy-syudzudha adalah syadz, benda yang pelik. Kami menjauhkan diri daripada perkara yang pelik-pelik, asy-syudzuz. Wal khilaf, dan sesuatu yang menyelisihi as-sunnah wal jamaah. Asy-syudzuz, apa yang tak pernah dikenali dalam as-sunnah ataupun jamaah. Urusan agama yang tak pernah ditemukan dalam sunnah, begitu juga dalam jamaah kaum muslimin, iaitu sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Jadi kata Syekh, manhaj kami ikut as-sunnah dan kami ikut jamaah, dan kami menjauhi perselisihan, dan kami menjauhi asy-syudzuz, iaitu melakukan perkara yang pelik-pelik ataupun mengikuti sesuatu yang syadz, yang menyelisihi as-sunnah dan menyelisihi al-jamaah. Wal khilafah, dan menjauhi sesuatu yang berbeza dengan as-sunnah wal jamaah. Wal furqah, dan kami juga menjauhi al-furqah, iaitu perpecahan, berpecah daripada as-sunnah dan berpecah daripada penyatuan ummah al-jamaah. Kalam Syekh di sini, Syekh bawakan selepas Syekh menceritakan tentang tentang kewajipan mentaati pemerintah, mengisyaratkan bahawa Syekh menyusun kalamnya mengambil iktibar ataupun mengambil kira matan sebelumnya.
Al-jamaah yang dimaksudkan dalam matan secara konteksnya adalah berkaitan dengan golongan yang keluar daripada jamaatul muslimin, iaitu golongan khawarij. Itu dari segi konteksnya. Kerana Syekh sebelumnya bercerita tentang kewajipan mentaati pemerintah, dan Syekh juga membawakan hadis-hadis, beristidlal pada bab ini berkaitan dengan kewajipan mentaati pemerintah. Kemudian al-jamaah di sini adalah golongan yang keluar daripada jamaah kaum muslimin. Namun secara maknanya ia mengandungi segala yang diertikan dengan jamaah dalam nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara maknanya Syekh menerangkan usul yang penting dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu memberi ta'rif terhadap maksud Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah? Syekh menerangkan bukan klaim, bukan nama. Kalau nama, semua orang akan mendakwa diri mereka sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah di manakah yang membezakan daripada sesuatu kumpulan-kumpulan yang lain adalah pada bab nattabi'u, kami mengikuti. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan Allah memberikan jaminan terhadap Al-Quranul Karim. Allah jamin bahawa Al-Quran akan terpelihara sampai hari kiamat secara lafaznya dan secara maknanya yang terkandung dalam sunnah, maka Al-Quran dan sunnah sampai hari kiamat terpelihara. Allah pelihara sumber ini. Dan dua sumber ini merupakan sumber penyatuan. Kerana pada ayat sebelumnya kita cerita tentang ayat wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih pada satu perkara, maka hendaklah kalian kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasul, kalamullah dan kalam Rasulullah adalah sumber penyatuan. Tak mungkin orang yang kembali kepada sunnah, kembali kepada ayat Quran, mereka berselisih. Masalah yang berlaku, ada orang yang kembali kepada ayat Quran bukan untuk menjadikan Quran sebagai hakim, tapi dia ambil Quran sebagai alat untuk menyokong pemikirannya. Quran bukan pemutus bicara, sunnah bukan pemutus bicara. Mereka hakikatnya telah mempunyai i'tikad yang tersendiri, mempunyai pandangan yang tersendiri. Mereka baca Al-Quran, cari ruang untuk menyatakan bahawa ayat itu menyokong pandangan kami. Itu yang menjadikan sebahagian orang membacakan ayat Al-Quran, bacakan hadis Nabi SAW, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tidak mungkin agama ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada satu ketika difahami oleh seluruh umat ketika itu dan mereka bersatu kemudian tidak boleh menyatukan. Tidak mungkin. Kerana agama ini agama yang kita warisi daripada mereka. Kefahaman kita terhadap agama Allah adalah kefahaman kita yang kita warisi daripada orang-orang yang daripada zaman tersebut. Perpecahan hanya berlaku apabila seseorang itu menafsirkan agama ini mengikut hawa nafsunya, mengikut kehendaknya. Sekiranya hawa nafsu didahulukan, tiap-tiap ayat boleh dijadikan sebagai dalil dengan hanya menukar kaedah-kaedah kefahaman. Dan itu yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Mereka hakikatnya mengambil bid'ah mereka daripada hawa nafsu. Kemudian mereka mencari dalil untuk menyokong pandangan mereka. Kemudian mereka membayangkan kepada manusia bahawa mereka juga ikut Al-Quran, mereka juga ikut As-Sunnah. Akhir sekali yang menjadi keliru adalah orang awam, yang mereka tidak memahami Al-Quran Sunnah
tidak memahami bahasanya, tidak memahami sumber. Mereka hanya tahu bunyi Al-Quran dan mereka hanya tahu nama Al-Bukhari dan Muslim, tapi mereka tak pernah buka Bukhari dan Muslim. Mereka hanya tahu tentang sunnah, mereka tak pernah buka pun hadis-hadis dan membacanya. Sebab itulah kita lihat ada orang berbicara tentang as-sunnah, berbicara tentang bawa ayat Al-Quran, bawa hadis, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kalau sekadar begitulah, merujuk Al-Quran dan Sunnah untuk menyokong pandangan sendiri, sudah pasti golongan yang mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah itu adalah Muhammad pun mereka rujuk Al-Quranul Karim. Mereka pun rujuk Al-Quranul Karim. Golongan yang berzikir hu pun mereka bawa ayat Al-Quran, bawa hadis. Golongan mana sekalipun dalam kalangan umat ini yang mengaku sebagai orang Islam takkan meninggalkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Tetapi hakikatnya yang dimaksudkan kembali pada Al-Quran Sunnah, kembali menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai hakim. Bukan sumber yang lain. Kalau berlaku perselisihan, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Biarlah Quran dan Sunnah yang menjadi hakim. Jadi macam mana kita nak tahu pemahaman kita terhadap Quran itu betul? Rujuk kepada Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutuskan menyampaikan wahyu, iaitu bacakan Al-Quran dan menerangkan maksud Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada mana-mana ayat yang diperlukan oleh umat Islam dalam agamanya yang belum diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ayat Quran, kita cek macam mana faham Quran, rujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sangkut ramai kumpulan orang Islam tapi anti hadis. Orang Islam tapi tak rujuk hadis. Orang Islam tapi tolak hadis ahad. Orang Islam hanya terima hadis dalam setengah perkara tetapi tidak terima pada setengah perkara. Tidak, semua mereka tidak menyatakan dengan jelas bahawa saya tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Semua dengan takwil. Golongan anti hadis akan mengatakan bahawa kami berpada dengan Al-Quran kerana Al-Quran sangat sempurna. Allah menerangkan semua perkara Al-Quran Al-Karim. Bawalah ayat Al-Quran yang menerangkan bahawa Quran ini sempurna, tak ada yang tertinggal. Maka tak perlu lagi sunnah. Kerana kalau sebut tentang sunnah, sunnah belum tentu semua sahih. Jadi bila belajar sunnah, kata mereka akan memecah belahkan. Jadi sebaiknya kita hanya pegang kepada Al-Quran. Maka kita akan jumpa ada pengikut. Kerana kejahilan manusia itu tidak mengetahui sumber agama mereka yang asli. Sehingga golongan anti hadis boleh masuk. Sebab itu kita tidak benarkan orang awam mendengar kalimah-kalimah yang disampaikan oleh bid'ah. Ajaran sekarang, ajaran tengah mengamuk sekarang. Ajaran Sihab. Siapa yang boleh terima ajaran mereka? Kita rasa macam mustahil orang boleh terima. Tapi pergi dengar. Kerana ahli bid'ah mereka tidak menyampaikan bid'ah mereka begitu saja. Mereka dibantu oleh syaitan yang sentiasa memberikan idea, memudahkan jalan mereka untuk menyesatkan manusia di kalangan jin dan manusia. Syaitan-syaitan ramai. Syaitan manusia dah ramai sejak zaman dulu sampai sekarang. Tak buka buku ikut sunnah, ikut jalan syaitan. Banyak buku-buku yang dah nyebutkan perkara sedemikian di kalangan manusia, syaitan manusia. Yang ceramah macam tu pun dah ramai dah, bukan benda baru, benda dah lama. Kuliah-kuliah yang begitu ada, dilakukan secara senyap-senyap. Dan syaitan yang ada dalam diri jiwa manusia. Betul ada orang kenapa bila baca Quran mengantuk, dengan muzik tak ngantuk? Tak penat. Syaitan tak kacau pun. Kenapa kalau pergi majlis ilmu sunnah penat tapi pergi zikir melompat sana sini tak penat?
Orang tu boleh bangun sebab syaitan tak ada kepentingan untuk dia kacau. Kenapa rasa benci? Sunnah Nabi ni rasa macam sikit je, tak cukup. Tapi bila tambah rasa seronok pula, syahdu rasa. Syaitan tak kacau, syaitan bantu. Sebab tu kita tak tengok kepada hati, kita tengok kepada wa nattabi'us sunnah. Kita ikut pada sunnah. Jadi asas ini yang perlu kita ajarkan. Jadi nak kata ahli sunnah, apa maksud ahli sunnah? Mereka adalah muttabi'in ahli sunnah. Orang yang ikut sunnah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan sunnah ni terpelihara. Sunnah ni terpelihara. Tak susah cari sunnah. Tak susah cari hadis. Yang susahnya rumah yang ada kitab hadis. Kalaulah tiap-tiap rumah ada kitab Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Kalau orang cerita tentang, cukuplah umat ini ada kitab dan tahu rujuk. Orang kata, telah berkata Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Dia dah kata dah, dia dah sebut hadis, ada kitab sahih. Boleh jumpa, cari jumpa tu, bijak dah. Dia dah tahu satu ilmu, itu ilmu takhrij. Cukup. Saya pengalaman bila berlaku macam ni, Ustaz tu mesej, Ustaz, hadis ni sekian-sekian. Dia kata Sahih Bukhari. Betul ke? Selalu soalan macam tu. Hadis ni dia bagikan lafaz hadis, betul dia bagikan sumber kepada saya. Dia tanya, betul ke ada dalam Sunan Tirmizi? Soalan saya, ustaz yang tanya. Maksudnya mungkin tak ada buku, tak ada kitab, atau cari tak jumpa, atau tak pandai cari, dan kemungkinan yang paling last sekali, malas. Biarlah ustaz tu buat kerja kan. Biar kita senang je sekarang. Tanya aja. Kan soalan satu, ustaz tu cari satu hari. Atau jawab sekali. Ada juga orang yang begitu. Dalam ilmu. Tapi pelik, soalannya banyak. Kita sebab tu kalau umat Islam ni rajin. Artinya kalau orang cerita tentang sunnah, kita mudah. Sunnah Nabi ni terpelihara. Buktikan. Kalau orang kata kami ahli sunnah, kitab ahli sunnah ada di depan mata, banyak. Cuma yang kita risaukan, dan itulah yang berlaku, kitab ahli sunnah tak ada kat rumah. Tak ada. Yang suatu saya terspesifik anak senarkan 25 kitab sunnah tu pun nanti tiru je daripada, bukan anak yang daripada hafalan. Daripada salah satu soalan pada seorang syekh, dia sebut dalam ni anak tiru, tuliskan semula sebagai perkongsian. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Ramai tertanya-tanya, dari mana ente jumpa kitab ni? Soalan tu datang secara personal. Orang yang di kalangan asatizah, guru-guru, macam mana boleh tahu ada kitab ni? Kenapa kami tak pernah dengar? Betul lah. Jadi masalah yang kedua, kitab akidah ahli sunnah pun tak ada kat rumah. Tidak ada di rumah. Ada sebahagiannya hanya menunggu diterjemahkan. Alhamdulillah. Orang awam tak apalah. Tapi bagi yang faham bahasa Arab, simpanlah. Paling kurang kalau tak ada kitab betul pun ada PDF. Boleh rujuk. Boleh tengok. Dan kitab-kitab mutaqaddimin ni tak panjang. Kalau kita buka kitab As-Sunnah Al-Humaidi, sikit je, pendek je. Tapi yang pendek itulah yang menyelesaikan banyak masalah. Banyak dakwaan-dakwaan yang orang kemudian sebut, kita akan selesai. Termasuklah yang berkaitan dengan tajuk kita. Bila orang sebut ahli sunnah, macam-macam tafsiran. Mereka kata ahli sunnah yang diajarkan pada pengikut masing-masing. Apabila dikatakan ahli sunnah, ketahuilah mereka adalah golongan sekian dan sekian. Antara yang paling famous, mereka adalah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Saya dari dulu cakap, saya tidak menafikan. Dan saya pun lahir, dan kita semua lahir dalam masyarakat Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Nak tak nak kita kena akur. Tetapi kita tak boleh kata satu perkataan yang tidak ada dalil dan bukti. Kita kena cek takrif tu betul atau tidak. Bila kita kata takrif tak betul, kita bukan mengeluarkan mereka daripada Ahlussunnah wal Jamaah secara umum.
Seperti saya sebut, mereka dari dahulu ulama sunnah, mereka ini kita tengok kepada di kalangan orang-orang yang disebahkan kepada kumpulan-kumpulan tertentu, tapi mereka mempunyai jasa dalam agama. Tapi kemuliaan mereka bukan kerana mereka berakidah dengan akidah tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah tidak dimuliakan kerana beliau mentakwil sifat, tapi kerana khidmah beliau yang agung terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali rahimahullah je Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bab apa? Bukan dalam bab takwil sifat, bukan dalam bab ilmu kalam, tapi dalam beliau memperkenalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ibadah, zuhud, dalam bab usul fiqh, kitab Al-Mustasfa menjadi tanda keilmuan Imam Ghazali sehingga beliau diagungkan dalam masyarakat Islam. Al-Imam Fakhrul Razi bukan diagungkan bukan kerana kitab Asas Taqdis yang beliau karang. Malah kitab itu yang menjatuhkan kedudukan beliau pada keadaan tertentu, tetapi kerana kitab Tafsir Mafatihul Ghaib. Kita kena tahu ahli sunnah ketika kita bincang tentang sunnah, dakwah sunnah dan terutamanya dakwah salafiyah ini bukan dakwah memusnahkan, bukan dakwah menghancurkan, dakwah islah dan membetulkan. Dalam keadaan kita mengkritik Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam setengah bab yang kecil, tapi semua ulama sunnah sepakat bahawa tidak ada seorang alim Rabbani yang kitab-kitabnya dan penulisan diterima oleh umat yang menandakan penerimaan sebagai satu alamat Allah SWT menerima amalan beliau dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dalam keadaan kita tidak setuju suatu perkara, kita tidak membunuh karakter dan kebaikan imam tersebut. Al-Imam Baihaqi rahimahullah berbeza sedikit dalam mentakwilkan beberapa ayat, beberapa sifat fi'liyah, tapi ahli sunnah tidak membunuh karakter imam yang mulia, yang agung ini hanya kerana persisihan dalam satu perkara. Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengasaskan mazhab al-Asy'ariyah yang berbeza, yang memang menceritakan asma sifat berbeza dengan akidah salafus salih. Beliau bertaubat, kita terima apa yang beliau lakukan dan kita iktiraf mereka dan kita namakan beliau sebagai Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari kerana kebaikan yang beliau bawa yang lain. Hatta tokoh-tokoh, hatta seperti tokoh Mu'tazilah yang besar Az-Zamakhsyari, kitab tafsirnya Al-Kasyaf masih dipakai oleh ulama sunnah kerana ada kebaikan padanya dalam keadaan kita tidak mengiktiraf akidah yang dibawa. Kerana dakwah sunnah ini ulama sunnah, ulama yang adalah mazhab yang adil. Sebab itu kita kita melihat kita yang bercerita tentang akidah salafiyah, akidah salaf, kita tidak mencela seorang pun daripada ulama-ulama Islam. Tidak mencela. Mengkritik dan membetulkan kesilapan adalah untuk kebaikan pada mereka dan pada kita. Mereka ada melakukan kesilapan, kesilapan tadi bukan untuk diwarisi. Kesilapan tadi kita tinggalkan, kita ambil kebaikan mereka dan kita meneruskan, menyampaikan kebenaran dan kebaikan yang ada pada mereka. Sebab tu ini manhaj yang benar. Imam-imam atau orang-orang alim yang mempunyai jasa yang besar dalam umat ini tidak dibunuh karakter secara full. Lebih-lebih lagi orang yang telah diketahui kadar kesilapannya dan telah ditulis tentang kesilapan-kesilapannya, maka kesilapan itu dapat diingatkan kepada manusia. Jadi dakwah salaf. Sebab tu kita jangan kadang-kadang di kalangan pelik dia orang ni kata Imam Nawawi salah kat sini, kita sebut salah satu. Tapi baca juga Imam Nawawi. Betul lah. Kita tak ada masalah pun dengan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kita tidak ada masalah dengan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Kita tidak ada masalah dengan Al-Razi dalam bab-bab yang tidak beliau salah. Tapi kalau baca kita Asasut Taqdis, kita rasa kitab ini kitab yang membawa satu fikrah yang pelik. Sebab itu dibantah oleh ulama yang lain, oleh Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullah dalam kitab Naqdut Ta'sis, Naqdut Ta'sis atau Asasut Taqdis, Naqdut Ta'sis, saya lupa, dua-dua kitab dekat rumah tapi dah keliru lah dua nama. Satu kitab Asasut Taqdis
yang mentakrirkan akidah ilmu kalam dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan kita perlu tahu kaedah bermuamalah dengan perkara-perkara begini. Cuma bila orang dakwa satu benda, perkara pertama, jangan dulu kita terlalu semangat mencaci siapa sahaja. Tidak. Kita tengok dulu betul atau tidak. Kalau ada orang kata Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, Ahlussunnah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita kata macam mana dengan orang-orang sebelumnya? Sebelum adanya Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, adakah ada Ahlussunnah wal Jamaah ataupun tidak? Ada. Jelas. Jadi macam mana selama 300 tahun, 320 tahun sebelum kedatangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, umat ini telah pun berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada orang kata, Ustaz, ini istilah. Kami tak cerita tentang kewujudan Ahli Sunnah wal Jamaah. Memang Ahli Sunnah wal Jamaah wujud sejak daripada zaman Nabi SAW. As-Sunnah tu sumbernya daripada Nabi, Al-Jamaah adalah sahabat-sahabat Nabi SAW dan pengikut-pengikut mereka. Tidak syak lagi. Yang kami cerita ni, Ustaz, tentang mustalah atau istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita jawab dengan jawapan yang sama. Istilah Ahli Sunnah wal Jamaah diguna pakai sejak daripada zaman sahabat Nabi SAW. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika mensyarahkan surah Ali Imran, yauma taswaddu wujuhu, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari, pada suatu hari yang muka-muka manusia menjadi putih dan ada muka manusia menjadi gelap. Kata Ibn Abbas, yang muka bercahaya dan putih itu adalah muka ahli sunnah. Manakala yang muka gelap itu muka ahlul bid'ah. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ketika bercerita tentang isnad, lam yakulu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithahum wa in kanu min ahli bid'ah falam yu'khadh hadithuhum. Atau kata-kata sepertinya, seumpamanya. Kata beliau, dulu mereka tak pernah tanya tentang as-sunnah, tak tanya tentang isnad, tapi bila berlakunya fitnah, mereka tanya, sebutkan rijal-rijal yang membawa kalam kamu ini. Sekiranya rijal ataupun perawi itu di kalangan ahli sunnah, kami terima hadis mereka. Sekiranya ahli ataupun perawi itu bukan di kalangan ahli sunnah, kami tidak terima hadisnya. Yang meninggal pada tahun 110, lahir pada tahun 30. Adakah itu saja? Tak. Qaul ini masyhur dalam istilah ahli sunnah. Al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, apabila diberitakan tentang kematian seorang daripada ahli sunnah wal jamaah, kata beliau, inni ukhbira bimauti rajulin min ahli sunnah. Aku diberitakan, inni ukhbaru, aku diberitakan tentang kematian salah seorang daripada ahli sunnah. Faka'anni afqudu ba'da a'dha'i, seolah-olah aku hilang salah satu anggotaku. Beliau dah sebut nama ahli sunnah wal jamaah, Abu Ayyub As-Sikhtiyani, yang meninggal pada tahun 130 atau 131 Hijriah. 200 tahun sebelum kedatangan Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebut tentang istilah ahli sunnah. Dan Al-Imam Muhammad bin Zaid, anak muridnya, cerita bahawa ketika itu diceritakan kematian salah seorang daripada ahlul hadis. Berita kematian salah seorang fata min ahlil hadis, salah seorang pemuda daripada ahlul hadis. Abu Ayyub sedih
Dan beliau kata ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Sufyan bin Thawri rahimahullah meninggal pada tahun 161 Hijriah. Beliau kata istausu bi ahli sunnati wal jamaati khaira. Berpesan-pesanlah atau istausu bi ahli sunnati khaira. Berpesan-pesan, aku pesan pada kalian buat baiklah, jaga betul-betul ahli sunnah. Jaga mereka. Jaga mereka betul-betul. Kerana mereka fa innahum ghuraba fama aqalla ahli sunnah. Sesungguhnya mereka ni ghuraba. Mereka ni tak ramai, sangat sedikit bilangan mereka. Begitu kalam Ibnu Mubarak, anak murid kepada Al-Thawri, 180 Hijriah. Begitu juga kalam Al-Fudail bin Iyad, juga dalam sekitar 187 Al-Fudail bin Iyad, ketika mensyarahkan makna iman, membawakan kalam Ahlussunnah wal Jamaah bahawa iman itu i'tiqad dengan jinan, al-qaul bil lisan, al-amal bil arkan, dan ahli bid'ah mengatakan iman at-tasdiq. Bila tolak pandangan ini, ni semua sebut ahli sunnah wal jamaah, ahli bid'ah, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah jamaah. Selama 300 tahun, takkan kita nak terima satu pandangan yang menghadkan nama ahli sunnah kepada kumpulan tertentu yang datang kemudian. Sebab itu, walaupun kita dari segi ilmiah kita boleh hujah, kita boleh menang, tak ada masalah, cerita mana pun. Istilah orang kata salaf ni, salafiyah pun bukan ada zaman Nabi. Salafiyah ni zaman kemudian. Apa sahaja pun hujah kita dah jawab pun, kita kata tak penting. Nak jawab istilah tu boleh bincang. Tapi letak kemudian. Kita nak ajak manusia, kita bukan nak ajak manusia, aku betul, kamu salah. Yang kita nak cek, mari sama-sama tengok pada sunnah. Tengok pada sunnah. Hakikatnya ahli sunnah adalah yang ikut sunnah. Mungkin ada orang ahli sunnah dalam akidahnya, alhamdulillah, akhlaknya tidak ahli sunnah. Tapi ketahuilah, kalau seseorang yang memulakan proses islahnya melalui akidah, bila akidahnya benar, ibadah dia akan benar, kemudian akhlak dia akan benar, akhlak dia akan elok. Mungkin ada orang di kalangan yang belajar tentang tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi orang nampak ada kekurangan tertentu, manusia tak sempurna. Tapi kita tahu bahawa jalan untuk menuju kepada pengislahan yang sebenar bermula dengan akidah. Mungkin awal-awal semangat, kerana apa? Selama ni tarbiyah oleh ahli bid'ah. Serang. Lepas tu dia faham. Dia pusing belakang, tengok kawan balik. Ni lah ajar aku dulu ni. Kan? Ramai yang macam tu. Ramainya yang jadi kasar ni, yang jadi kasar, yang jadi keras dan ada. Mana kalau kes-kes yang ada itu, kebanyakan mereka berasal daripada asalnya itu ditarbiah oleh, bukan ditarbiah oleh sunnah daripada awal. Semangat itu yang kita hargai mereka, tetapi tetap kita perlu mengajak sesama sendiri untuk berakhlak dengan akhlak salafus salih. Sebagaimana kita nak jadi salafiyah dalam akidah, kita juga jadi salafiyah itu orang yang ikut salaf. Salafiyah itu orang ikut salaf. Bukan kata kita ni lahir zaman salaf. Salafiyah artinya kita menisbahkan diri pada salaf. Kita nak ikut golongan salaf. Kita nak kaji, kita nak tengok Al-Quran, tengok pada hadis, apa yang salaf faham. Kenapa kita Quran hadis kita tak ikut yang lain? Sebab agama ini kita ambil daripada mereka. Apa yang mereka dah ijma'kan, kita takkan langgar, kerana mereka paling faham bahasa Arab. Mereka paling faham tentang sunnah. Jadi kita jadi salafiyah kerana ikut mereka. Salafiyah dalam segala perkara. Dan kita akan rasa pelik dalam bab salafiyah ni. Bagi yang baru nak belajar, waktu salafiyah ni ada banyak kumpulan lah. Betul ke? Sebab salafiyah dia merujuk kepada hakikat. Siapa yang ikut sunnah, bukan merujuk pada kumpulan tertentu ataupun individu tertentu.
Salafiyah dia merujuk kepada al-haq. Siapa bawa dalil sahih dan membuktikan kebenarannya sahih, dia adalah salafiyah, salafi. Sebab tu ada orang kata, dia salafi, tapi sekarang isu yang timbul banyak soalan kat saya pun saya ni tengah penat, tengah sibuk dengan urusan dunia, tak settle. Berapa urusan, jadi soalan banyak, tak dapat nak jawab sangat. Beberapa soalan. Ada kata, Ustaz, ada salafi madkhali, ada salafi ikhwani, macam mana ni Ustaz? Dari mana dengar? Dia tunjukkanlah status gini begitu yang nama. Ini malah jawab. Salafiah kita akan merujuk pada kumpulan. Cumanya kenapa? Sikitlah kita sentuh. Kita ni panjang, tapi kita ambil sikit. Kenapa ada orang yang berakidah salaf, tetapi ada orang kata dia bukan salafi, dia ikhwani? Pernah dengar? Nah, sebab salafiyah ni dia merujuk kepada kefahaman salaf secara umum, total. Ada sebahagian kumpulan umat Islam yang mengambil manhaj salaf dalam akidah dan ibadah. Tapi dalam bab politik, mereka mengambil pendekatan demokrasi sebagai asas perjuangan. Pendekatan demokrasi ini kadang-kadang disalah pakai di tempatnya. Seperti golongan Ikhwan Muslimin, mereka salah pakai ketika mereka melawan kerajaan Arab Saudi ketika berlaku isu dalam peperangan Teluk. Orang kata, dulu boleh bersama, sekarang beza. Ya, bersama kerana menyelamatkan mereka daripada nyawa mereka dibunuh ataupun diancam ketika di Mesir. Diselamatkan King Faisal, datang ke Saudi begitu ramai. Tapi berlaku isu di negara Arab Saudi sendiri, rakyat Saudi yang biasa dengan ketaatan dikecohkan dengan tokoh-tokoh ikhwan yang ada di Saudi mengajak manusia untuk lawan. Orang Saudi senang je, salah tak salah, dengar dulu, taat dulu. Jangan demo, jangan doakan keburukan pemerintah, itu yang dibiasakan. Di situlah timbulnya istilah ikhwani. Kerana ikhwan adalah di kalangan pendukung-pendukung sunnah di Mesir pada suatu ketika dahulu, ingin berjuang tetapi di bawah pemerintahan yang kejam, di bawah rejim yang tidak membenarkan beberapa perkara yang diperjuangkan dalam perjuangan mereka. Pada zaman penguasaan yang melarang banyak perkara pada satu ketika dahulu, secara detailnya wallahualam, namun sejarah di Mesir ketika itu mereka terpaksa membuat kumpulan-kumpulan kecil dalam untuk mengajarkan agama atau untuk usrah-usrah. Istilah usrah ni, sebab tu tarbiyah, istilah ikhwan ni sampai di tempat kita melalui usrah dengan beberapa NGO yang melakukannya. Jadi kita tak boleh hukumkan usrah ni sama macam usrah yang ada di Saudi atau usrah yang ada di Mesir, tak sama, tempat berbeza, ijtihad berbeza. Sebab tu dalam bab politik ni, kalau orang tanya secara ni, tidak syak lagi yang paling sempurna dalam segala perkara termasuk bab politik adalah apa yang dipegang oleh salafus salih. Tidak syak. Tetapi ada yang dah berijtihad, pergi ambil demokrasi sebagai dasar, dan sebahagian dari mereka tenggelam sehingga mengatakan Islam itulah demokrasi, demokrasi itulah Islam. Berbeza dengan ijtihad awal yang kata tak apa, demokrasi bukan sistem Islam, tapi memanfaatkan demokrasi untuk tegakkan sebahagian syiar Islam. Ada perbezaan walaupun duduk sama, tapi kita tahu perkara ini perkara yang menjadikan masalah berlaku di kalangan ada orang yang sama-sama cerita tentang sunnah, cerita tentang kembali kepada salafus salih, dan berzikir, beramal ibadah dengan cara sunnah, tetapi dalam bab tertentu mereka berbeza. Dan bukan bab itu saja, tiap-tiap bab akan nampak perbezaan. Sebab itu kita kena tahu betul-betul. Tahu salafiyah yang total, yang betul-betul benar adalah yang berdasarkan kepada sunnah dan dalil. Yang berdasarkan pada sunnah dan dalil. Sebab tu nama ni satu benda. Kajian tentang firak ni letakkan tepi dahulu. Saya tak suka sentuh di tempat awam dan umum. Kenapa? Takut kita suka menghukum. Kita kena kembali dulu kepada
sumber yang asal. Belajar dulu. Kenal hadis Nabi SAW. Kenal sunnah Nabi SAW. Kenal keadaan zaman salafus salih. Bagaimana suasana mereka ketika itu dalam ittiba'. Dan macam mana politik pada zaman tersebut. Sejak bila demokrasi masuk ke negara Islam? Bagaimana umat Islam ketika awalnya menghadapinya? Bagaimana mereka terpaksa masuk di setengah tempat yang tak perlu pun pada demokrasi? Nak Brunei laksanakan demokrasi? Ini cerita sesuai atau tidak buat gerakan ala-ala ikhwani di Brunei? Tak sesuai. Begitulah juga di Arab Saudi. Ini kesilapan yang berlaku sejarah yang menyebabkan kita tahu bahawa ulama Saudi akan sangat keras tentang golongan ikhwan kerana kesilapan mereka ketika itu. Ada kesilapan yang mereka lakukan di negara orang sehingga mereka dihalau keluar ramai-ramai sebagai mereka tokoh-tokoh yang hebat. Tapi tidak bererti kita menafikan ada kebaikan-kebaikan tertentu. Cuma manhaj, cara yang betul untuk tarbiyah rakyat, tarbiyah orang awam yang tak terlibat dengan apa-apa politik, tarbiyah mereka taat kepada pemerintah. Bukan tarbiyah lawan. Bukan tarbiyah suka untuk menjatuhkan, naik. Tarbiyah yang awam yang perlu kita ajarkan kepada masyarakat, taat pada pemerintah. Bila kita asalnya tarbiyah masyarakat taat pada pemerintah, hormat kepada sultan, hormat kepada semua institusi kerajaan, hormat kepada undang-undang, itu yang kita ajarkan, kita tarbiyahkan, nanti ketika terlantik nanti mereka juga yang akan melantik sama mereka pemimpin yang memegang prinsip yang sama. Tarbiyah ini yang kita kehendaki. Duduk di mana sekalipun, tetap tarbiyah yang perlu ada pada kita adalah dengan ketaatan pada pemerintah. Waktu nak berpolitik, politiklah nanti. Masa nak kempen, dia benarkan kempen lah. Tapi siapa dah terlantik secara sah, dah disahkan, jangan pula kita tidak mengiktiraf, kemudian tidak habis dengan isu-isu yang tidak selesai. Bukan kerana kita tidak tahu politik dan tak nak berpolitik, tapi yang kita perlu tahu prinsip sebenar kita ni lantik pemimpin yang ingin menjalankan Al-Quran dan Sunnah dan membantu ulama-ulama yang menegakkan Al-Quran Sunnah juga masyarakat Sunnah. Kalau fikir kita kepada agama, kita tahu siapa sahaja terlantik, kita minta mereka sokonglah penyebaran Sunnah Nabi SAW. Siapa pun. Kita masa lantik, kita pilih orang yang kita paling terbaik, yang boleh terima sunnah Nabi disebarkan. Selepas terlantik, terimalah siapa yang ada. Mereka tak setuju sekalipun, carilah ruang lain yang mampu kita sebarkan sunnah dengan cara yang masih lagi sesuai dengan maslahah umum yang berlandaskan asas-asas akidah yang benar, asas-asas manhaj yang benar. Dan ini yang dibawakan oleh dakwah salafiyah. Okey. Balik semula pada bab sunnah. Syekh mensyarahkan, Al-Imam Abu Ja'far, Al-Imam Ibn Abi Lais rahimahullah mensyarahkan. Ketika Imam Tahawi sebut wa nattabi'us sunnata wal jamaah, kata Syekh, as-sunnah tariqatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Syekh bagi takrifan yang ringkas tapi padat. Sunnah pun dia jalan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau takrif secara ilmiah, satu persatu kita pecahkan takrif seperti biasa. Takrif secara lughatan, syar'an, secara bahasa, secara etimologinya, dari mana asalnya perkataan sunnah dalam bahasa Arab, maksudnya apa. Kemudian secara syar'inya, apa bila berkaitan dengan istilah khas syarak. Kalau syarak merujuk kepada istilah khas, apa yang dimaksudkan dengan sunnah.
Kemudian kita akan rujuk selepasnya kalimah sunnah berdasarkan kepada istilah-istilah. Dan bila disebut istilah, dia merujuk kepada masa dan tempat dan bidang ataupun konteks yang dibicarakan. Sunnah Nabi SAW, as-sunnah. Okey, pertama, perkataan sunnah dari segi bahasa. Sunnah dari segi bahasa apa maksudnya? Ikut jalan. Ikut jalan orang yang terdahulu. Ikut jejak orang terdahulu. Kalau siapa yang jalan ke padang pasir nak cari kawan dia, tak tahu kawan ke arah mana, dia tengok tapak kaki di padang pasir. Dia nampak bekas tapak kaki, ikutnya dia ikut sunnah. Ikut sunnah tapak kaki orang tersebut. Atau nak cari, dengar macam motor kemalangan, bunyi shit brake, tu tak nampak apa-apa. Dia pun tengok kat lalang tu. Tengok, oh kat mana lalang yang dah terbaring. Tengok ikut lalang tadi, jumpa sana, jumpa. Oh ada motor situ. Jadi dengan kita ikut jejak-jejak yang ditinggalkan itu namanya ittiba' sunnah. Ikut sunnah. Itu dari segi bahasa. Itu dari segi bahasa. Boleh bererti ikut jejak, iaitu tariqah. Ataupun perjalanan hidup seseorang. Sirah, ilmu sirah itu sebahagian pada makna sunnah. Sejarah, dia pergi mana, macam mana, apa yang dia buat, ikut satu-satu. Jejak langkah dia, itu juga sebahagian pada sunnah. Itu secara bahasa. Secara syarak, atau dalam khitab syarak, apa arti sunnah? Dalam khitab syarak, makna sunnah adalah ajaran Nabi SAW atau Islam itu sendiri. Bila sebut as-sunnah dalam khitab syarak secara khusus, maksudnya apa? Maksudnya ajaran ataupun agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Semua perkara yang Nabi bawa. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ikut sunnahku. Apa maksudnya? Siapa yang tak terima agamaku atau tak nak ikut agama yang ku bawa, dia bukan sebahagian daripadaku. Jadi sunnah di situ adalah agama. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajidh. Sunnah di situ adalah agama. Ikut agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut agama oleh sunnah-sunnah khulafa'. Itu orang yang paling dekat Nabi dan faham manhaj Nabi SAW. Ikut mereka betul-betul. Gigit dengan gigi gerahammu. Sunnah artinya agama. Dalam khitab syarak. Kadang-kadang Nabi menggunakan bahasa Arab. Menceritakan dari segi bahasa kita tentang perkara yang bukan makna secara khas bab syarak. Nabi kata, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a. Siapa yang memulakan satu perkara yang baik kemudian diikuti, man sanna fil islami, siapa yang buat satu perkara yang baik dalam Islam kemudian ia diikuti, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, mana dia buat dan orang ikut, falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha la yanqusu min ujurihim syai'a. Dia dapat pahala yang dia buat dan pahala orang yang ikut dia selepasnya tak kurang sedikit pun daripada pahala mereka. Dan barang siapa yang buat sesuatu yang diikuti dalam Islam, perkara yang buruk, kemudian ada dia diikuti, maka dia akan dapat dosa perlakuannya dan dosa orang-orang yang ikut selepas dia. Tidak kurang sedikit pun dosa mereka. Dapat tanggung semua. Dekat situ Nabi cerita tentang sunnah apa ni? Man sanna sini sunnah dari segi bahasa ke dari segi syarak? Dari segi bahasa. Sebab segi syarak mana ada Nabi tunjuk jalan jahat.
Ajaran Nabi, syarak Nabi ni hanya buruk yang baik. Jadi di situ artinya ada perkara baik yang dilakukan dalam Islam, perkara buruk yang dilakukan dalam Islam. Namun sanna di sini bukan bererti ahdatha, buat benda baru, tapi dia mulakan satu perkara yang diikuti oleh orang lain. Mungkin dalam kelas orang tengah bising-bising, tiba-tiba dia nampak bising sangat, atau orang tengah mengumpat, tiba-tiba dia tukar tajuk. Kan? Tiba-tiba dia pandai tukar tajuk. Orang tengah borak-borak mengumpat mana, dia tukar tajuk, orang cerita balik tentang kebaikan. Semua cerita kebaikan. Itu juga dia memulakan kebaikan. Ada seorang ustaz kata, dia berhujah dengan saja, dia kata, Syekh, kan Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi siapa-siapa yang buat perkara baru, dia kata man sanna dengan man ahdatha lain, Syekh. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan dengan man ahdatha fil islami muhdatsatan lain je. Kalau ente kata sanna artinya ahdasa, gantikan perkataan tersebut. Kalau itu syarahnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, man ahdatsa fil islami muhdatsatan hasanatan. Nabi sebut macam tu ke? Tak tergamak orang kata macam tu. Tidak tergamak. Man sanna tidak bererti man ahdatha. Tidak bermaksud man ahdatha, biar perkara baru. Sebab tu sanna ini kita faham dari segi bahasa. Siapa yang pergi, orang lain ikut. Kesan-kesan, meninggalkan kesan, meninggalkan kesan yang boleh diikuti. Silakan Syekh. Acuan dia cakap, kalau kata man ahdatha, semua Nabi sebut al-ihdas, semua Nabi kutuk man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Jadi kalau ditafsirkan dengan man sanna dengan man ahdatha, dia kata hadis Nabi kontradiks. Hadis sana secara umum keji, tiba-tiba kat sini ahdatha sini puji, dapat pahala. Agama ni tak boleh syarah suka hati. Sebab tu kita, kalaulah dari segi bahasa boleh sekalipun, tinggalkan bahasa, kita pergi pada syarak. Sebab kita berhujah, bukan hujah lughatan, kita hujah kita pada syarak. Betul syara'an, secara syarak apa dia sunnah Rasulullah, apa dia ajaran Nabi. Sebab tu bila hujah ahli bid'ah dalam bab apa sekalipun, mereka akan menggunakan permainan bahasa. Memang dalam bahasa makna begini-begini, tapi makna yang Nabi maksudkan apa? Memang ada makna bahasa begini dan begini, tapi makna yang difahami oleh salafus salih itu apa? Ini yang mereka tak nak dengar. Asyik salafus salih. Salafus salah lah. Hujung sekali keluar, tak tahan. Dia kata salafun salah. Maka mulalah orang mencela, maaf salaf tidak maksum. Kita cerita salaf bukan sahabat salaf sebut dan mereka ijma'kan. Itu yang kita tegaskan, urusannya mereka ijma'. Urusan kaul yang tak dijma'kan kita muliakan, kita kaji betul atau salah. Kalau urusan mereka ijma'kan, kita wajib terima. Urusan yang tak ijma' tapi kaul mereka ada, kita muliakan dan kita tengok pada dalil, bandingkan dengan kaul yang kaul orang kemudian. Sangat jauh beza. Tetap kita muliakan. Ada bab yang kita terima sebagai ijma', kita terima 100%. Ada bab yang tidak ijma', kita muliakan semua kaul salaf dalam keadaan kita mentarjihkan. Memang wujud sebahagian salaf berbeza pandangan pada setengah perkara, terutamanya bila berdepan dengan golongan ahli bid'ah. Ketika mereka berhujah, pasti kadang-kadang keluarnya istilah-istilah tertentu yang berbeza daripada waktu mereka takrirkan akidah. Akidah kita sabit dengan dalil. Apa yang kita wajib beriman dengan dalil. Akidah Islam mudah, akidah salaf mudah. Dalil Al-Quran, dalil hadis, Quran, hadis, apa yang dijemaahkan faham, selesai. Itu takrir. Tapi dalam bab perbincangan ilmiah, terutama bila wujud ilmu kalam yang tak faham bahasa, dan mereka kata ilmu kalam ialah ilmu mantik yang kontrol kefahaman seseorang. Dia jaga akal, jangan salah faham. Jadi mereka kata tak boleh bercakap kecuali dengan istilah kami.
Dan mereka dah berpecah sesama mereka. Mereka mampu mempengaruhi ramai di kalangan penuntut-penuntut ilmu dan berpecah sama sendiri. Takkan kita nak biarkan medan itu kosong sama mereka dan biar kamu sesat. Itu yang salah buat mula-mula dulu. Salah buat, buang terus. Kenapa? Mereka ada sikit. Mereka tak ada mazhab yang besar. Pada zaman salafus salih ni mereka tak ada pengaruh. Pengaruh mereka pada mempengaruhi sultan sekalipun ketika itu hanya di istana, bukan masyarakat umum. Zaman dulu pun, zaman sekarang pun pengikut mereka tak faham, zaman dulu sama juga. Tak faham apa-apa. Sebab tu salaf tolak macam tu saja. Tapi bila ada perbincangan ilmiah, mereka dah bincangkan adalah di kalangan salafus salih berdebat berhujah. Ketika berdebat berhujah untuk memahamkan mereka, kadang-kadang terpaksa guna istilah mereka untuk fahamkan. Jadi bila kita kata salaf tak pakai istilah tersebut, tidak bererti salaf tak faham dan tak tahu. Bukan bererti mereka tak faham dan tak tahu atau tak pakai langsung dalam kalam mereka, tapi mereka tidak menjadikannya sebagai sumber untuk mengisbatkan atau menafikan akidah. Okey. Boleh faham anda punya ni? Kalau bagi contoh jadi panjang, kena buka status banyak. Terutama status sidang sembang. As-sunnah, tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jama'atu, dan dimaksudkan jamaah, jama'atul muslimin. Jamaah kaum muslimin. Jamaah artinya kesatuan atau persepakatan kaum muslimin. Siapa? Wahum as-sahabatu wattabi'una lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mereka adalah sahabat dan golongan yang mengikuti mereka dengan jejak langkah yang baik sehingga hari kiamat. Jadi ahli sunnah ni siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu confirm. Dan siapa yang ikut mereka? Sebab tu orang yang hidup pada zaman salaf tapi tak ikut salaf tak boleh disebahkan sebagai salafiyah. Orang hidup zaman salaf, Ibrahim An-Nazzam, hidup, meninggal pada tahun 80 Hijriah. Oh, hebat salaf tu. Tapi dia kata tak boleh terima hadis ahad. Ini start daripada Ibrahim An-Nazzam. Adakah kita kata itu pandangan salaf? Qaul salaf, nisbah ke salaf, bukan sekadar ada qaul, tapi ketika rujuk qaul tersebut sepakat tidak dengan qaul yang telah diijma'kan oleh masyarakat sunnah sebelumnya, salafiyah ketika itu. Kalau ada di kalangan qaul, wujud betul qaul di kalangan salaf yang tersalah sesuatu perkara, kita tahu qaul yang benar melalui qaul jumhur salafus salih ataupun ijma' sebelumnya. Jadi kita sebagai ahli sunnah kalau temukan kesilapan berlaku di kalangan secara individu tertentu, kita akan menutup aib dan kita menghormati mereka dalam bab perkara yang hak. Kalau wujud kesalahan di kalangan imam-imam salafus salih, bukan imam salafus salih sahaja, malah kita sejak pada awal dan sebut hatta imam-imam seperti Mu'tazilah, seperti Az-Zamakhsyari sebagainya, kita boleh berlaku adil. Macam mana dengan imam-imam sunnah? Sebab tu bila ada orang bawa qaul imam-imam ni, anak tak boleh. Bila orang mencela salah, anak akan marah tu automatik. Sebab mereka ni adalah mereka yang celupa dan kurang ajar dengan salafus salih. Kita tak mampu faham, tak mampu tengok pandangan mereka secara umum kerana ilmu kita yang kurang, tak apa. Tapi belajarlah hormat dan terima, muliakanlah ulama sunnah. Mereka lah yang bawa agama pada kita. Belajar sifat ta'zimus sunnah dan ta'zimus salaf, letakkan dalam diri dulu. Ini yang kita nak. Tapi kalau sampai tidak menta'zimkan salaf dengan bahasa-bahasa yang kurang ajar, semoga Allah melaknat orang-orang yang melaknat salaf. Wallah, demi Allah, ana tak pernah marah tak kecuali orang yang mencela salaf. Orang yang salah ramai, tapi yang mencela tidak berkat hidupnya. Wallahi wabillahi watallahi, orang yang mencela salafus salih, mereka takkan sempurna hidupnya. Sebab tu orang begini kita minta
supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga sedia untuk menarik balik perkataan kita. Kita tidak, anda tak sebut nama seorang secara spesifik supaya anda tak fokus pada siapa. Tapi fikrah yang begini yang mencela salafus salih, fikrah yang terkeji, fikrah yang perlu ditolak dan dibuang daripada masyarakat. Dari dulu kita tahu Ahlul Kalam menunggang nama salaf berapa ramai. Kita tak marah. Sebab apa? Sebab mereka ingin juga menisbahkan diri mereka pada salaf, kerana mereka mentazimkan salaf. Kita cuma beritahu salaf tak begitu, begini, dan kita tak marah. Kita tahu bahawa semua orang nak ikut Quran, nak ikut sunnah, dan nak dapat kemuliaan ikut salafus salih. Mana ada orang nak buang salafus salih? Termasuk orang-orang yang buat yang salah. Hatta golongan ahli bid'ah pergi jumpa hadis daif, nak ikut. Kita tahu mereka kerana mereka jahil, tak tahu yang mana daif atau tidak, mereka bukan daif, tapi mereka masih nak cari hadis, bukan yang mencela hadis Nabi SAW, bukan yang tolak hadis. Jadi beza cara kita bermuamalah, beza cara kita menanggapi manusia, jenis manusia. Tapi kalau fikrah mencela salaf sebarkan, diajarkan, kita perlu bangun menentang dengan jiwa raga, malah dengan nyawa kita, untuk mempertahankan agama ini dan generasi yang membawa agama ini kepada umat. Kalau ikut pada provokasi, kalau nak ikut salah yang keliling kita, memang kita tak habis cerita. Tapi bercakap ketika perlu. Ketika salaf dihina, jangan hidup selesa. Ramai orang bila bab-bab begini, mereka kata cerita, bawa relax lah, tenang lah, kenapa nak kecoh-kecoh? Dah, manusia silap lama dah. Mazhab-mazhab yang ada mazhab lama dah. Mazhab kalam ni ada lama dah. Kita hidup pun sama, dan kita pun mengaku, dan kita pun belajar daripada madrasah yang sama pada asal. Tak ada masalah pun, dan kita tak ada apa-apa masalah. Kita sebarkan sunnah Nabi SAW ikut kemampuan. Tapi bila zaman ada orang mula mencela salafus salih, mengelirukan mazhab mereka. Kalau anda katakan saya perbandingan mazhab khalaf begini-begini dan seni begini, tak apa, kita kritik ilmiah. Tapi bila sampai mencela salafus salih, satu persatu nama dipetik, menghilangkan perasaan ta'zim masyarakat kepada salafus salih. Ketika kita mentazimkan salaf, kita tak pernah menganggap salaf itu maksum. Ketika kita mentazimkan sahabat Nabi SAW, tak pernah kita kata sahabat maksum. Tak payah nak sebut nama imam ini dan itu. Sahabat sendiri pun kita tidak i'tikad maksum. Ketika Syiah mencela kita tentang sahabat, kita bukan kata sahabat maksum. Kita jaga kedudukan sahabat Nabi SAW. Mentazimkan salaf, mentazimkan sahabat ini bukan bererti kita mengatakan mereka maksum. Kesalahan tu wujud, tetapi kadar mana, besar mana? Kesalahan memang wujud manusia. Dan berapa banyak jasa mereka, berapa banyak yang betul. Dan macam mana cara kita menanggapi kesilapan di kalangan ulama-ulama ummah? Anda tidak mengikrarkan apa yang disebut sebagai salah, tapi kita cerita tentang prinsip. Dahlah cela salaf, dia faham pun salah, tak betul. Itu yang menjadikan anda kata tawakkal ala Allah. Habiskan masa, sebab sebenarnya pada tempoh-tempoh ni anda diuji dengan beberapa perkara, sibuk dengan beberapa perkara, tapi tak apalah, ambil masa sedikit menjawab sebahagian syubhat-syubhat yang diperlukan. Tapi jujurnya tak ada nak ngadap, nak tengok semua ni, memang ni, tak ni lah. Ada yang kata Ustaz kena dengar full, tengok sampai 3-4 jam nak dengar apa lebih baik. Lebih baik buat benda manfaat. Ulang Quran, banyak surah dah dapat. Banyak sangat Quran yang kita lupa, banyak sangat hadis kita lupa, banyak sangat matan yang kita lupa, banyak sangat kekurangan kita, banyak zikir yang tak sempat. Yang pergi sibuk, pergi dengar 2-3 jam tu buat apa? Cukup. Cukup yang mana syubhah yang menentang yang datang kita. Tak payah pergi selongkar cari ular dalam semak. Kan? Tak payah ular melintang masuk rumah. Bila ular melintang masuk rumah, kita katuk dia, kita pukul, kita belasah.
Ular dah keluar dari rumah, tak apa. Pergilah duduk sama ular, tak apa. Ular dengan ular dan masyarakat ular, tak apa. Tak mengganggu kita dalam rumah. Tapi kalau syubhat ini sampai dalam rumah, tempat kita, kita perlu atasi. Kita perlu tebas apa sahaja perkara yang mengganggu kelestarian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, minggu depan sambung lagi lah insya-Allah. Sambung lagi. Yang ni pun faham matan sajalah, faham matan, syarahnya kita minggu depan insya-Allah. Sebenarnya tak susah ni insya-Allah. Kita buka soalan sebelum tutup. Tapi macam mana pun terima kasih pada Akmal. Akmal ush, Ana hantar video. Ana berterima kasih. Bila Ana tak dengar sendiri, ada orang hantar, dapat juga tahu isu. Saudara Abu Talha suka hantar, Akmal suka hantar, beberapa sahabat yang ada di luar sana, yang kawan-kawan FB banyak hantar lah. Jadi kalau dengar tu, tapi kadang-kadang sempat dengar, kadang tak sempat dengar. Kerana hidup kita ni lebih kepada bina. Banyak lagi ilmu yang kita tak mahir. Ambil masa, siapa tak mahir nahu, belajar nahu dulu. Ambil masa belajar nahu, belajar saraf, belajar ilmu taksil, bina diri kita lebih banyak daripada sibuk dengan isu. Isu ni bukan tak penting. Isu yang boleh menggugat, menghalang sunnah dan juga memberi syubhat di masyarakat, kita ikut. Tapi jangan pula sebabkan saya nak cegah ke ni, dah 5-6 jam duduk depan ahli bid'ah je. Lama-lama jangan pula sampai lupa pada asal. Sebab itulah kita balik asal. Mula dengan solat kita. Ini nasihat untuk diri anda sendiri. Solat kita, solat jamaah kita, zikir selepas solat, zikir pagi petang. Baca matan-matan asas. Baca hadis-hadis Rasulullah, hidupkan sunnah dalam rumah. Benda-benda asas ni jangan tinggal lah. Jangan tinggal. Ada masa lebih, dah buat benda yang berkaitan dengan fardu ain diri kita ataupun berkaitan dengan perkara-perkara diri kita, lengkapkan diri kita, masa lebih, ambil masa untuk sampaikan kebenaran kepada orang lain. Allah lakukan perkara fardu kifayah yang berbentuk kemasyarakatan. InsyaAllah. Tak ada soalan insyaAllah. Muaz ada banyak soalan. Muaz banyak soalan. Dia dah sebut dah minggu lepas. Muaz soalan kat bawah. Kita borak wah nanti insyaAllah. Muaz, Akmal banyak soalan. Tapi kat bawah. Soalan yang penting berkaitan tajuk atau berkaitan dengan yang penting boleh insyaAllah. Semua sahabat. Ana sebenarnya dengan sahabat-sahabat ni macam adik-beradik lah. Sebenarnya. Jujur, kadang-kadang kalau sahabat-sahabat kita tak ada, rindu. Sebab lama sangat kita bersama dalam majlis ilmu. Hilang seorang muka, kita memang rindu. Allah jadikan begitu. Semoga Allah SWT kekalkan perkara ini. Kita berindu dalam kebaikan. Ingat muka Muaz, ingat batu salam. Macam itulah. Ingat Ustaz Mustaqim, ingat kita. Borak tentang sunnah. Ingat Syahir lagi lah pula. Ingat Syahir, ingat kameranya. Di mana-mana. Sentiasa. Ya? Syahid dan Sekandar. Ini semua insyaAllah. Tapi anak ingat Syekh Zunurul ni, ingat main jenazah. Insaf. Sangat insaf. Syekh kita ni anak nampak, anak insaf. Tiap-tiap kali nampak muka, anak ingat kematian. Bukan muka beliau. Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Antara orang yang bantu keluarga anak masa mak anak meninggal. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Okay, sampai sini saja. InsyaAllah kita tutup dulu. Semoga Allah SWT beri keberkatan pada majlis kita, memberikan kemanfaatan, mengajarkan ilmu bermanfaat dan ilmu itu memanfaatkan diri kita dan memanfaatkan seluruh orang-orang di keliling kita yang kita mampu sampaikan kebaikan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.